Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk tajuk termokimia. Okay, apa itu termokimia? Okay, dia adalah tindak balas kimia melibatkan perubahan tenaga. Terdapat dua tindak balas. Yang pertama eksotermik dan yang kedua adalah endotermik. Okay, persamaan termokimia. Nanti kita akan tengok persamaan termokimia. Okay, apa itu termokimia? Tindak balas kimia melibatkan perubahan tenaga. Okay, ada dua tindak balas. Eksotermik adalah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Okay, campuran tindak balas menjadi panas dan suhu persekitaran akan naik. Okay, bila kita buat eksperimen, kita akan gunakan termometer dan kita akan lihat dia punya suhu persekitaran akan naik. Dan yang kedua adalah tindak balas endotermik, okay, yang melibatkan tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Okay, campuran tindak balas menjadi sejuk dan suhu persekitaran akan turun. Okay, terdapat perbezaan tenaga antara bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Okay, perbezaan ini diwakili oleh simbol delta H. Okay, delta H sama dengan tenaga hasil tindak balas tolak dengan tenaga bahan tindak balas. Okay, perubahan aras tenaga bahan dan hasil tindak balas ditunjukkan oleh gambar rajah aras tenaga. Okay, tindak balas eksotermik, haba dibebaskan. Oleh itu, tenaga hasil tindak balas kurang daripada tenaga bahan tindak balas. Okay, di sini kita lihat, ni kat sini bahan tindak balas kurang daripada hasil tindak balas. Okay, maaf. Hasil tindak balas kurang daripada bahan tindak balas. Sebab itu bahan tindak balas kat sini tinggi. Yeah. So, nak kira dia punya perubahan tenaga adalah hasil tindak balas surat dengan bahan tindak balas, maka akan dapat negatif. Okay, kemudian tindak balas endotermik, haba diserap. Okay. Oleh itu, tenaga hasil tindak balas kat sini, tenaganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Okay, daripada bahan tindak balas. Maka perubahan tenaganya positif. Okay, seterusnya, gambar rajah aras tenaga kita dapat perhatikan di sini. Okay. Bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Okay, ini untuk eksotermik. Okay, di sini lebih tinggi bahan tindak balasnya. Manakala untuk endotermik, bahan tindak balasnya lebih rendah. Okay, seterusnya tindak balas endo. Contohnya adalah tindakan haba terhadap garam karbonat dan juga tindakan haba terhadap garam nitrat. Okay. Daripada gambar rajah aras tenaga ini, kita dapat lihat ni bahan tindak balas lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Okay, sebab tu kita dapat negatif di sini. Okay, tindak balas antara gas hidrogen dan gas klorin adalah tindak balas. Okay, kita boleh nampak kat sini negatif delta H nya. Maksudnya sini adalah eksotermik. Okay, terdapat peningkatan ataupun penurunan suhu dalam campuran tindak balas. Okay, dapat peningkatan suhu. Okay, apabila di sini kamu lihat bahan tindak balasnya ada berapa mol. Okay, di sini. Okay, 1 mol gas hidrogen dan 1 mol gas klorin bertindak balas untuk membentuk 2 mol hasil hidroklorik sebanyak 184 kJ tenaga dibebaskan. Okay, jumlah tenaga 1 mol gas hidrogen dan 1 mol gas klorin adalah lebih tinggi berbanding tenaga 2 mol HCl. Perbezaan tenaga sebanyak 184 kJ. Okay, ini kita panggil persamaan termokimia. Biasanya kita akan lihat kat sini, sampai sini je persamaan kimia kan.
Okey, bila persamaan termokimia, kita letakkan perubahan tenaga haba di sini ya, ada delta H. Ini kita panggil persamaan termokimia. Dan ini persamaan termokimia melibatkan tindak balas eksotermik. Okay, ini persamaan termokimia untuk tindak balas endotermik. Sebab sini positif kan. Okay, so endotermik. Ini kita panggil persamaan termokimia ya. Okay, aplikasinya adalah aplikasi termokimia ni contohnya adalah pek panas dan pek sejuk yang kita buat tuam tu. Okay. Okay, tindak balas eksotermik. Haba dibebaskan. Dari mana datangnya haba? Okay, pembentukan ikatan kimia membebaskan tenaga. Okay, contohnya ni DH. Ini atom H juga. So, membentuk ikatan. Jadi, tak perlukan haba. Ini contoh ya. Okay, tindak balas endo. Haba diserap. Ke mana perginya haba? Okay. So, pemutusan ikatan kimia memerlukan tenaga haba. Okay, contohnya ini H2 lah contoh. So, nak pisahkan dia jadi H dengan H. So, kita perlukan haba untuk putuskan. Okay, endo kat sini. Kita nak ingat endo ada EN sini kan. So, endo. Enter. Maksudnya haba diserap. Okay, bila haba diserap, maka dapat putuskan ikatan. Okay, and then sini exo. Exo maksudnya bebas haba kan. Okay, bebas. BE sini maksudnya kita bentuk. Nak membentuk ikatan. Okay, di sini H2 campur Cl2 menghasilkan 2HCl. Pemutusan ikatan haba di okay, sini. Putuskan ikatan. Jadi ni. Pecah kan? Okay, putuskan ikatan haba di serap. Okay, jadi kat sini positif. Sorry. Haba diserap kan? Jadi nak pisah ikatan positif je lah. Dan kat sini pemutusan ikatan haba diserap juga. So, positif. Okay, di sini kita nak bentuk ikatan kan? Nak bentuk ikatan. Ada dua sini. So, ini haba dibebaskan. Kita tak perlukan haba ya. So, sini negatif. Ni pembentuk ikatan haba dibebaskan juga. Okay, maka negatif. Okay, haba tindak balas. Perubahan tenaga suatu tindak balas kimia. Okay, delta H sama dengan tenaga pemecahan ikatan ditambahkan dengan tenaga pembentukan ikatan. Okay, tenaga diserap tadi ya 436 tambah dengan 242 dapat 678 kJ. So, tenaga dibebas tadi 2 mol ada 2 HCl kan? Okay, jadi 2 mol darab negatif 41 dapat negatif 862. Maka haba tindak balas samaan dengan okay, kat sini kamu perhatikan tambah tolak jadi tolak, so dapat negatif 184 kJ. Maka persamaan termokimianya adalah yang ni, H2 campur Cl2 menghasilkan 2 HCl, perubahan habanya negatif 184 kJ. Okay, penentuan perubahan haba kita dapat gunakan dengan perubahan haba rumus ini. Q sama dengan MC theta. Okay, apa itu Q? Q adalah perubahan suhu TF tolak TI. Ini maksudnya temperature, final temperature tolak dengan initial temperature. Okay, M tu jisim, C tu muatan haba tentu, iaitu kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan tersebut sebanyak 1 darjah Celsius. So, Q sama dengan MC theta. Unitnya adalah joule. Sebab tenaga kan. Okay, so di sini TF ini temperature akhir. Maksudnya bukan suhu akhir maksudnya suhu maksimum pada eksperimen itu. Maksudnya suhu yang paling tinggi semasa eksperimen itu dijalankan. Kita rekodkan. Okay, 4 anggaran yang kita titik beratkan semasa buat pengiraan haba ni. Okay,
dalam termokimia perubahan haba, iaitu ketepatan aqueous sama ketepatan air, iaitu 1 gram sentimeter padu. Okey, minyak di 1 gram. Ini yang kedua, larutan aqueous yang dihasilkan digunakan sangat cair. Oleh itu kita gunakan C air sama 4.2 nilai ni 4.2. So ingat nilai 4.2 kita gunakan. Dan bahan kimia dalam bentuk pepejal dianggap tidak menyerap haba. So kita abaikan desain bahan kimia dalam bentuk pejal. Yang kita kira yang cair tu. Okay, aqueous. Okay, and then kita anggapkan tiada haba hilang ke persekitaran. So kamu ingat 4 syarat ni semasa buat pengiraan perubahan H. Ya. Semasa membuat pengiraan Q sama dengan MC theta. MC theta. Okay.